InsyaAllah malam ini kita akan masuk pada tajuk yang ke-29, iaitu adab dalam pergaulan. Adab dalam pergaulan. Kita lihat pada matan dari sini. Haddatsani Musa bin Ismail, haddatsana Abdul Wahid, haddatsana Abu Burdah bin Abdullah qala sami'tu Aba Burdah bin Abi Musa an abihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul jalisis salihi wal jalisis sawi kamathali sahibil miski wa kiril haddadi لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه وقير الهداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة متفق عليه. Maksudnya telah menceritakan kepada saya Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Abu Burdah bin Abdullah berkata, aku mendengar Abu Burdah bin Abu Musa daripada bapanya radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang bergaul dengan orang soleh dan orang yang bergaul dengan orang yang berakhlak buruk seperti penjual minyak wangi dan tukang tempa besi. Pasti kamu akan dapat daripada pedagang minyak wangi, sama ada kamu membeli minyak wanginya atau sekadar mendapat bau wanginya. Sedangkan daripada tukang tempa besi akan membakar badanmu atau pakaianmu, atau kamu akan mendapat bau yang busuk. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis ke-2101, dan Muslim hadis yang ke-4762. Pengenalan berkaitan dengan adab dalam pergaulan ini. Teman atau sahabat merupakan orang yang paling rapat dengan kita. Selain ibu bapa atau adik-beradik yang sangat kita percayai dalam setiap perkara. Malahan ada setengah individu yang lebih selesa untuk berkongsi setiap perkara dengan sahabat masing-masing berbanding dengan ibu bapanya sendiri. Rasa selesa ini seterusnya melahirkan kepercayaan antara satu sama lain yang menjadi asas kepada sebuah persahabatan. Dalam agama Islam, kita disaran untuk mencari sahabat yang baik, beriman dan taat kepada Allah SWT bagi membolehkan persahabatan itu berjalan lancar tanpa sebarang persengketaan. Malahan junjungan besar Nabi Muhammad SAW sendiri mempunyai sahabat baik yang amat disayanginya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kekukuhan hubungan persahabatan antara Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dapat dilihat daripada pelbagai kisah yang membuktikan kesetiaan kedua-duanya. Ya, yang pertamanya ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Abu Bakarlah orang pertama yang membenarkan kisah Nabi SAW. Ketika itu dia tidak berada pun dalam majlis penerangan Nabi SAW. Dia tak ada kat situ. Tapi orang yang pergi tanya pada dia, kau percaya tak? Kalau aku katakan ada orang dia mengaku, dia kata dia boleh pergi Masjid Al-Aqsa, kemudian dia boleh naik ke langit tu, boleh tengok pula alam langit ni, kemudian dia balik semula ke bumi. Dia pergi tengah malam dan dia balik sebelum subuh. Kau percaya tak kalau orang cakap macam ni? Maka Abu Bakar dia tanya balik,
Siapa yang cakapnya ni? Siapa yang cakap? Ya, nak tengok juga siapa yang cakap. Jadi orang kata apa? Muhammad yang cakap cerita macam ni. Oh, Muhammad, bukanlah dia yang cakap. Lebih dari itu aku percaya. Sedangkan Abu Bakar tidak mendengar cerita Isra dan Mi'raj dari mulut Nabi. Orang yang sampaikan. Tapi dia kata kalau Rasulullah yang cakap, lebih daripada itu aku percaya. Ni diberi gelar As-Siddiq, yang membenarkan Nabi. Keduanya bila? Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, Rasulullah ajak Abu Bakar As-Siddiq sama-sama berhijrah dengan dia, dengan baginda. Tidak, Abu Bakar dia nak berhijrah sendiri. Bila mana sampai di rumah Abu Bakar, bila mana Rasulullah tengok Abu Bakar tengah bersiap-siap kenderaannya untuk berhijrah, maka Rasulullah tanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, engkau tak nak berhijrah dengan aku ke? Ya ke, boleh ke? Kalau nak, memang aku nak sangat lah berhijrah dengan kau. Rasulullah dah, memang nak lah, tak kata nak tak. Maka Abu Bakar sediakan 2 kenderaan. Ya, dan Rasulullah beli kenderaan. Ya, unta tu daripada Abu Bakar, Rasulullah beli, bukan dia free. Dan Rasulullah kata tak, sebab kita ni, hijrah ini memerlukan pengorbanan. Jadi aku tak limit free, aku bayar, aku beli. Rasulullah beli tu, bukan Rasulullah pergi tempat free ya kenderaan. Ya, ini Abu Bakar Siddiq. Banyak tuan-tuan dalam peristiwa Hudaybiyah, ketika semua sahabat marah pada Nabi, Abu Bakar saja yang dapat menenangkan. Ya, banyaklah. Ya, ini cerita. Ini sahabat Nabi SAW ni, Abu Bakar Siddiq. Hingga kan dia nak wafat pun, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia bercita-cita nak wafat pada hari yang sama. Rasulullah wafat bila? Hari Senin lah, pada hari Senin. Abu Bakar juga wafat pada hari Senin. Hingga kan dalam Sahih Bukhari disebutkan, bercita-cita untuk mati pada hari Senin juga sebahagian daripada sunnah. Kita ingat hari Jumaat kan? Malam Jumaat je tak? Tak. Bercita-cita untuk mati pada hari Senin juga sebahagian daripada sunnah. Sebab Rasulullah wafat pada hari Senin kan? Jadi itulah tentang persahabatan Nabi Abu Bakar lah, panjang cerita tu. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis, Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ayat ni setiap minggu khatib baca tak? Di atas mimbar setiap minggu khatib baca ni, tak fail, tak pernah miss lah. Maksudnya sesungguhnya Allah SWT menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan. Ya'murukum, ya. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk ya'muru bil adli wal ihsan, untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya ini supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya, yang ini mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya, ini ayat yang mana Allah Taala bagi tahu bagi bantuan dengan kaum kerabat. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Maksudnya Allah SWT akan selalu menolong hamba selama dia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim yang ke-2699. Dalam hadis yang lain diriwayatkan daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man la yarhamin nasa la yarhamullahu azza wa jalla." Maksudnya, siapa yang tidak menyayangi sesamanya, nescaya Allah SWT tidak menyayanginya. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2319. Ini dalil-dalil yang berkaitan dengan
pergaulan lah. Ya, bagaimana kita bersilaturahim dengan sahabat-sahabat kita. Keterangannya, agama Islam telah menggariskan tata cara pergaulan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kriteria seorang Muslim ke arah pergaulan sesama manusia menurut Al-Quran dan As-Sunnah meliputi memberi salam dalam pertemuan, meminta izin, kasih mengasihi, menepati janji, tolong menolong, menahan marah dan sebagainya. Ini sebahagian adab dalam pergaulan ni. Komponen tersebut akan berjaya sekiranya setiap Muslim mengamalkannya dengan penuh kesabaran. Perkara ini adalah untuk memberi panduan dan menjamin keharmonian hidup bermasyarakat sesama manusia. Agama Islam bukan sahaja mendidik umatnya untuk membina hubungan dengan Allah SWT, yakni hablu minallah semata-mata, namun sangat mementingkan hubungan dengan manusia juga, yakni hablu minan nas, kerana sesama Muslim telah diikat oleh Allah SWT dengan tali ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Berikut adalah adab-adab dalam pergaulan yang perlu kita amalkan dalam kehidupan. Jadi kita kena tahu bila mana kita nak bergaul ni, dengan siapa yang kita nak bergaul. Ya, dengan orang yang lebih muda pada kita ada cara dia, dengan orang yang lebih tua pada kita ada cara dia, dengan orang yang soleh ada cara dia. Semuanya ada adab. Dengan orang alim ada cara dia tak. Kita tak boleh pukul rata saja, hantam saja tak. Dengan orang alim, dengan orang soleh tu, imam, dengan ustaz, dia balun macam kawan-kawan dia. Ya, ada adabnya itu. Ya, sama juga dia dengan ibu bapa dia ingat macam kawan. Ya, jadi tak boleh ya. Dia ada batasan dia lah. Yang pertamanya, pergaulan dengan ibu bapa. Abu Bakar Jabir Al-Jazari dalam kitab Minhajul Muslim menyatakan bahawa Islam telah meletakkan asas pergaulan antara anak-anak dengan ibu bapa, iaitu wajib taat dan berbuat baik kepada ibu bapa dan mendengar arahan mereka. Malah sewajarnya mereka sentiasa mentaati arahan ibu bapa, sama ada dalam bentuk perintah atau larangan, selagi mana tidak melanggar syariat Allah SWT dan tiada unsur-unsur maksiat kepadanya. Ya, selagi mana arahan itu tidak membawa kepada kemaksiatan dan melanggar perintah Allah, maka anak itu wajib taat. Contohnya, memberi layanan yang terbaik kepada mereka seperti memberi perlindungan, memberi makan, membiayai kehidupan mereka, memberikan pakaian dan sebagainya. Beliau juga berpandangan bahawa anak-anak wajib bergaul dengan menghormati dan mengagungkan martabat kedua ibu bapa serta merendahkan diri kepada ibu bapa, dan wajib memuliakan mereka dari sudut perkataan dan perbuatan. Ya, jangan tinggikan suara, jangan menengking. Perbuatannya itu jangan bertindak kasar kepada ibu bapa. Dilarang menderhaka seperti membentak dan mesti mendapat keizinan dan keredaan mereka sebelum keluar rumah. Allah SWT berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Maksudnya, dan jika keduanya, yakni ibu bapa, memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku, yakni Allah SWT, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Padahal mak ayah tu suruh buat benda yang tak elok tu kan, mensyirikkan Allah. Tetapi Allah Ta'ala kata apa? Jangan ikut, tetapi tetap bergaul dengan baik. Maksudnya layan dengan baik jugalah. Hormat setakat mana yang di dunia ni lah layak untuk seorang anak hormat pada kedua ibu bapa. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku lah kembalimu.
maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini yang pertama. Dengan ibu bapa, selagi mana tidak melanggar perintah Allah, maka wajib taat. Yang keduanya, pergaulan dengan adik-beradik. Abu Bakar Jabir Al-Jazari juga menyatakan bahawa pergaulan seorang Muslim itu dengan adik-beradik adalah seperti hubungan dengan ibu bapa. Sama ada mengenai hak dan kewajipan dan sopan santun. Sama ada adik-beradik itu mukmin atau kafir, wajib baginya itu menghubungkan tali silaturahim, berbuat kebajikan, beradab serta melaksanakan hak-hak dengan menghormati orang tua dan mengasihi yang muda, menziarahi yang sakit dan menolong yang ditimpa musibah. Perkara ini disebutkan dalam maksud sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Kulayb bin Manfa'ah daripada datuknya bahawasanya dia pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Baginda Nabi SAW menjawab, "Ibumu, kemudian bapamu, kemudian saudara perempuanmu, kemudian saudara lelakimu, kemudian ahli keluargamu yang wajib untuk engkau sambung silaturahimnya." Hadis riwayat Abu Daud yang ke-444. Hadis ini berstatus sebagai dhaif. Menurut Abdullah Nasih Ulwan dalam kitab pendidikan anak-anak menurut pandangan Islam. Jadi kitab ni memang famous tuan-tuan. Kebanyakan kalau ahli psikologi pun, keluargaan pun, mereka akan rujuk kitab ni, Tarbiyatul Aulad. Ini dalam bahasa Arab ni Tarbiyatul Aulad. Jadinya kitab ni memang top lah, menjadi rujukan. Kitab Abdullah Nasih Ulwan tu. Kita ini membicarakan tentang adik-beradik adalah golongan yang memberi sesuatu pertolongan dan menerima daripada mereka dengan bercampur dan berhubungan dengan mereka. Contohnya, adik-beradik yang lebih tua menjadi ikutan serta teladan, sama ada akhlak yang baik atau buruk bagi yang lebih muda, mengikut apa yang berlaku terhadap semua kanak-kanak. Seperti dalam aktiviti sosial, berakhlak mulia, memilih pasangan, akademik dan lain-lain. Sebab tu kadang-kadang anak sulung ni jadi contoh. Sebab tu adik-adik lain ni, mereka ni ikut contoh orang yang atas pada mereka lah. Terutamanya adik-beradik. Sebab mereka bercampur dengan adik-beradik. Dia cepat meniru apa saja yang dibuat. Peranan ibu bapa sangat penting dalam mencegah daripada percampuran dengan adik-beradik yang berakhlak buruk dan beri kesedaran, perhatian, pengawasan dan nasihat mengikut akhlak-akhlak Islam. Sebab itu ibu bapa kena pantau lah anak-anaknya itu. Sebab itu juga pengasingan tempat tidur tak, yang mana anak lelaki dan anak perempuan ni wajib. Wajib asingkan tempat tidur antara anak lelaki dan juga anak perempuan. Menurut Abu Lais As-Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin menyatakan bahawa seorang yang sentiasa menjaga hubungan dengan keluarga seperti ziarah menziarahi, membantu dengan harta atau tenaga, dan saudara berada jauh boleh berhubung melalui aplikasi teknologi, dan sekiranya menziarahi saudara yang jauh itu lebih utama, telah mempereratkan silaturahim. Maksudnya kena tautan itu. Dan juga membantu mereka dari segi harta dan juga tenaga. Walaupun duduk berjauhan, tapi teknologi itu ada tak? Aplikasi teknologi itu boleh menghubungkan. Sekarang ni ada tak? Boleh grup WhatsApp adik-beradik, boleh tak? Boleh WhatsApp, macam-macam lah boleh buat. Tak kisahlah. Jadi dunia ni dah tanpa sepadan lah. Duduklah celah mana pun. Duduk kat Mekah pun tak ada masalah. Boleh buat live video tak? Siap depan Kaabah lagi dah boleh live video je. Memang tak ada halangan lah. Sebab apa? Sebab dengan adanya teknologi hari ini. Ini merupakan pergaulan dengan adik-beradik. Jadi ada juga batasannya. Kemudian pergaulan dengan guru. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Jadilah Orang yang Menjiwai Iman dan Hidayah menyatakan amalan bertegur sapa seperti mengutamakan guru dengan penghormatan dan salam merupakan hubungan baik antara keduanya.
Seseorang murid itu mestilah terlebih dahulu menyapa guru ketika bertemu, terutamanya jika sudah lama tidak berjumpa dengan guru. Ini antara yang digalakkan Imam Ghazali lah. Murid juga haruslah tidak bercakap terlalu banyak di hadapan guru dan mengikut arahan dalam pergaulan dengan guru. Murid yang mengikut arahan guru tanpa memperoleh kejayaan dalam murid yang mengikuti arahan guru memperoleh kejayaan dalam peperiksaan dan kehidupan. Murid harus bercakap apabila ditanya oleh guru sahaja dan tidak bertanya sebelum diizinkan terlebih dahulu. Malah murid digalakkan mendengar kata guru dan tidak membantah guru dengan berkata, "Fulan menyatakan pendapat yang berbeza dengan apa yang kamu katakan." Pergaulan yang baik antara guru dengan murid juga ialah tidak memberikan cadangan yang berbeza kepada guru sehingga menganggap bahawa dia lebih mengetahui yang betul daripada gurunya. Imam Al-Ghazali juga berpesan, murid mestilah menghormati majlis atau sesi pengajaran dalam kelas dengan tidak bertanya kepada rakannya ketika majlis berlangsung dan duduk dengan tertib dalam kelas. Seperti duduk menundukkan kepala, beradab dan tenang seolah berada dalam solat. Ini kalau kita tengok sistem pembelajaran dari segi sudut zaman dulu lah. Tapi kalau hari ini, baik di universiti, baik di sekolah pun, memang murid digalakkan kita bertanya guru. Itu yang ada perbezaan antara pendidikan tradisional dengan pendidikan moden. Kalau disebut moden ni di universiti lah. Kalau di universiti itu memang diajar untuk kita ni bersifat kritis, mengambil pandangan-pandangan ulama, kemudian kita meletakkan mana pandangan yang lebih rajih atau arjah, yang lebih rajih lagi, yang boleh tepat. Kemudian kita bahaskan benda tu pula. Ini semua sebahagian dari ilmu. Adapun dalam pendidikan tradisional, mereka lebih bersifat pada penerimaan, terima. Ambil. Nak tanya boleh, tapi tepi lah. Tak boleh jumpa tepi lah, macam dengan guru. Tapi dalam universiti dan sekolah hari ni pun, kalau tu sekolah dia ada sistem kebat tak. Kemarin berfikir adalah tinggi, sistem kebat tu kan. Tapi itulah kesan dia tak. Memang budak bercakap je. Dan budak berani. Banding dengan kita dulu, zaman-zaman KBSR dulu. Zaman-zaman dulu punya ni tak sama. KLSR dulu pun sama tak sama. Dulu kan, budak jumpa murid, nampak guru je lari. Tak lari lalu. Nampak cikgu pegang buku je, dandan pegang buku pergi ambil. Cikgu saya tolong cikgu dulu sistem. Hari ni tak ada. Tunggu buku jatuh pula ambil. Kan? Dan budak-budak ni outspoken. Di mana outspoken? Cikgu tak ada. Dia tegur. Cikgu, bukan macam ni ke? Lepas tu kita tak boleh. Sebab dengan sistem kebat ni dah beza dah. Tak sama dah. Kalau cikgu dulu duk ajar, buah mangga tu masam, buah mangga masam tak. Sekarang ni buah mangga tu manis cikgu. Mak saya baru beli kat Thailand hari tu, beli anyai. Manis elok je. Tak? Yang kita pun kita suruh dia lukis jam. Tak? Dia lukis jam macam bentuk-bentuk petak, untuk apa tak? Dia bentuk jam, bentuk rimau. Bentuk arnab. Tak salah, yang betul ada nombor. Ni hari ni budak-budak. Jadinya sistem tu berbeza. Jadi, apapun, walaupun berbeza sistem pendidikannya itu, tapi tetap. Adab tu kena jagalah. Sistem tu berubah. Betul hari ni dia tak pelik. Kenapa budak hari ni dia boleh banyak, dia berani bercakap. Kalau dia rasa dia benda yang perlu ditegur, dia tegur je. Tak betul je. Dulu kita tak berani. Dulu kalau cikgu tulis tarikh salah pun tak berani nak cakap. Tak berani nak cakap cikgu tulis tarikh salah tahun 2022. Ni 2023 ni. Taklah, cikgu pun dah bening macam mana tau. Tak berani pun nak tegur. Hari ni selamba je. Ustaz tu salah tarikh tu kan. Ya ke? Betul balik. Itu semua. Kalau tak betul, di mana cakap? Di sistem tu. Apapun, walaupun pendidikan tradisional ataupun pendidikan moden hari ni, adab tu tak sama je, kena hormat pada guru. Nak bercakap, nak beri pun boleh, tapi jangan beradab. Berbeza pandangan, beradab dan datangkan bukti. Contoh apa? Contohnya Imam Malik. Maksudnya bukanlah kita katakan pendidikan tradisional ni hanya murid kena taat pada guru, tak. Imam Malik sendiri pun ketika mana Imam Malik dia ajar pada anak muridnya tentang berwuduk.
Maka anak murid dia tegur, ya wahai guru aku dapat pandangan lain. Apa dia pandangan kau, cerita sikit apa yang kau buat. Dia tahu wuduk, kan? Dia pun cerita macam ni tak. Mana kau dapat benda ni? Kan? Aku dapat daripada seorang ni. Ya, seorang guru, dia okey, kau riwayatkan hadis ni. Dia sebut hadis tu. Dia ambil daripada sekian-sekian sampai pada Rasulullah. Dan jalurnya sahih. Maka Imam Malik kata apa? Betul cara dia tu. Korang ikut cakap dia dah betul. Yang dia cakap tu betul. Maka aku setuju dengan pandangan dia. Kan? Ambil pandangan dia pada pandangan aku. Maksudnya bukanlah bermaksud zaman Imam Malik, zaman Syafi'i dulu, Imam Ghazali baik, menafikan pendidikan, tak boleh tanya langsung, tak boleh angkat tangan tanya, tak boleh bedak. Ya, cumanya untuk kadang-kadang ada murid-murid, ada orang yang suka dia tujuan dia bertanya soalan untuk bagi orang pecah belah. Tujuan dia bertanya soalan sebab apa? Nak membandingkan. Nak suruh Tok Guru ni bergaduh dengan Tok Guru sana. Sedangkan Tok Guru pun, ustaz-ustaz pun dia ada pelbagai aliran. Tak, dia belajar di mana memang itu. Jadi aliran tu berbeza pandangan. Kan? Dan juga tengok ada ustaz ni dia ambil dalam bidang fiqah, ini bidang usuluddin, ni bidang hadis, ni bidang tak sama lah. Jadi disiplinnya berbeza. Tapi kalau pasal saling menghormati tak ada masalah. Walaupun berbeza. Hatta dalam mazhab 4, terang-terang berbeza dalam perbahasan fiqah. Terang-terang berbeza. Kalau tidak, tak adalah wujud mazhab. Kalau semua sepakat sama, tak ada mazhab lah. Sebab berbeza yang ada mazhab. Ada kata kena bayar dengan duit, tak boleh. Ada kata kena bayar dengan beras. Tak. Jadi itu perbezaan. Itu memang terang. Kalau tak ada beza, tak adalah mazhab. Tak ada pun adab pun dijaga. Tetap menghormat lah. Yang keempatnya pula, pergaulan dengan rakan. Menurut Imam Ghazali rahimahullah, terdapat beberapa tata cara bergaul dalam persahabatan yang harus diamalkan. Antaranya ialah menghadkan atau membataskan pergaulan. Seseorang Muslim itu mesti tahu batas-batas pergaulan sesama rakan agar dapat menjaga etika pergaulan sosial yang telah disyariatkan. Membataskan pergaulan perlu dititik beratkan terutamanya pergaulan lelaki dan perempuan. Malah pergaulan antara sesama sejenis juga ada hadnya, lelaki dengan lelaki pun, seperti menjaga aurat, menutup had aurat, ya, dan yang telah ditetapkan pakaian yang longgar dan tidak nipis. Ya, begitu juga kalau kita ada kawan yang bukan Muslim, yang non-Muslim pun. Ya, kita berkawan dengan non-Muslim, tuan-tuan. Kalau kita kata selama ini orang kita adalah kawan pun. Dalam hati kita tetap kita berniat, ya Allah, kau bagi hidayah pada dia, ya Allah. Walaupun kita tak cakap Islam dengan dia, tapi dalam hati kita tetap berniat, ya Allah, kau bagilah hidayah pada dunia. Satu hari terbuka pintu hati dia nak masuk Islam, ya Allah. Doa je. Ya, tak ada masalah. Ya. Bagaimana kita berkawan dengan dia, kita doakan dia. Kalau bangun tahajud kan, bangun sebut nama dia tak. Ya, kali mutu, anak lelaki apa semua tak kisah dah. Persahabatan nak niat kan, doakan untuk dia, bagi dia peluang supaya dapat bertemu dengan hidayah kan, dapat hidayah Allah. Seorang Muslim itu boleh membantu rakan dari segi harta dan kewangan, memberi dan membantu ketika rakan susah dan senang mengikut kemampuan, sama ada dari segi kewangan, masa atau tenaga. Mencari penyelesaian ketika sahabat memerlukan bantuan tanpa perlu diminta. Malah dalam hubungan pergaulan sesama rakan digalakkan menyampaikan pujian orang lain yang menjadikan rakan gembira, mendengar kata-katanya dengan baik dan tidak bergaduh dengannya. Rakan yang baik akan memanggil dengan nama yang paling disukainya, memuji dengan kebaikan yang dilakukan, sentiasa berterima kasih kepada kebaikan. Abu Hurairah, nama sebelum dia Rasulullah beri nama dia Abu Hurairah, nama dia Abu Syam, bapa matahari kan. Jadi Rasulullah bila mana dia masuk Islam, maka Rasulullah tukar nama dia daripada Abu Syam tukar kepada Abu Hurairah. Ada juga sahabat yang mana gelaran yang dulu nama dia buruk, Rasulullah bagi dia gelaran yang baik, tukar kepada gelaran yang baik ya. Itu kata sahabat tadi dah. Membelanya apabila kehormatannya dipijak-pijak, seperti dia membela dirinya sendiri dan berani menasihatinya apabila rakan melakukan kesilapan, atau dengan sindiran apabila diperlukan secara berhikmah. Sebab kita bila kawan baik itu senang nak tegur kawan tu lah. Sikap berlapang dada, memaafkan apabila rakan melakukan kesilapan dan kekeliruannya dan tidak mencacinya,
dan tidak berdendam terhadapnya. Selain itu, mendahulukan rakan dengan salam dan bermanis muka semasa bertemu dengannya dan melapangkan tempat baginya dalam majlis. Yang kelimanya pula, pergaulan dengan jiran. Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin mensyarahkan jangan menyakitinya sama ada dari sudut perkataan atau perbuatan. Kita pun dah baca dalam adab berjiran, termasuklah memuliakannya dan menghormatinya. Hindarilah daripada mengganggu jiran dengan suara berbisik, mumpatlah, berteriak dan tidak membuat bising, terutamanya pada waktu malam, kerana boleh mengganggu jiran tetangga yang sedang tidur dan ataupun berehat. Ini bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud daripada Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu bahawanya Nabi SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau hendaklah berdiam sahaja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila mereka memerlukan bantuan, maka berilah bantuan mengikut kemampuan sebagai jiran mereka. Sikap tolong-menolong merupakan interaksi dua hala sesama jiran. Amalan ini merupakan perbuatan yang baik. Malah besar nilainya kerana melibatkan penglibatan pelajar keseluruhannya dengan tetangga. Imam Ghazali rahimahullah menyatakan beberapa hak jiran tetangga yang perlu dijaga, iaitu memulai mengucapkan salam dan tidak terlalu lama berbicara ketika bersama mereka dan tidak banyak menanyakan tentang keadaan mereka. Ada orang tak suka kan, kita duduk tanya lebih-lebih tak. Dia kata ni beli mana, TV tu beli mana, rambut beli mana, semua orang tanya tak. Kau banyak tanya, orang tak suka dengar. Menjenguknya ketika mereka sakit, malah menenangkannya ketika dia tertimpa musibah dan menemaninya ketika sedih atau menyenangkan serta menemani ketika mereka bahagia, serta disarankan memaafkan kesalahannya dan tidak menampakkan cacat dan aibnya. Kan kalau kita nak buat perlu kenara soal selamat tak, panggil jiran-jiran sebaris dengan kita tak, jemput dah mereka tak, pergi jemput tak, kalau raya pun sama tak, pergilah ziarah jiran-jiran. Kita pun belajar adat jiran tak, 40 depan, 10 depan, 10 belakang, 10 kanan, 10 kiri, 40 orang, 40 buah rumah keliling kita kan. Yang keenamnya, pergaulan dengan masyarakat. Abu Bakar Jabir Al-Jazari dalam kitab Minhajul Muslim, Pedoman Hidup Muslim, telah menyenaraikan antara adab pergaulan yang boleh diamalkan dengan masyarakat ialah apabila berjumpa sesama manusia, harus memberi salam yang Muslim dan mengucapkan sejahtera kepada yang bukan Muslim. Yang ingin ingat, dia sebut masyarakat ini ada yang Islam dan yang bukan Islam. Tadi kita boleh sembang dalam bab Islam, tapi bila bersebut dalam bab masyarakat ni campur-campur kan, tambah kita pula masyarakat majmuk kan, lagilah. Jadinya yang bukan Muslim ketika bertemu, sebelum berbicara dengannya, lalu berjabat tangan, yang diberi salam menjawab salam tersebut kan. Yang Muslim kita beri salam, dia jawab salam. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 86, وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Maksudnya, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Bila mana kita bagi salam, nak jawab salam dengan baik. Seseorang Muslim itu juga mestilah bersifat tawaduk dan tidak sombong kepada sesama manusia. Hindari amalan mengumpat, mengejek dan menghina, atau memanggilnya dengan panggilan yang buruk. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah,
Sebagai Muslim, kita mestilah bergaul sesama masyarakat dengan akhlak yang baik seperti ramah dan mesra, tidak menyakitinya, berbuat baik kepadanya, menerima kebaikannya, memaafkan kesalahannya, dan tidak membebaninya dengan sesuatu yang tidak mampu. Allah SWT berfirman, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Surah Al-A'raf ayat 199. Sebab tu Rasulullah SAW, bila mana sebut bergaul dengan masyarakat ini, baik yang muslim dengan bukan muslim, Rasulullah tunjuk kepada kita dan bagaimana baginda bermuamalah dengan orang bukan muslim, dengan orang Yahudi. Hingga kan ketika Rasulullah wafat pun baju baginda, baju besi, baju perang baginda masih lagi tergadai di tangan orang Yahudi. Rasulullah pajak pada orang Yahudi. Bukan sebab apa? Sebab Rasulullah nak bagi tahu kita boleh bermuamalah dengan orang bukan Islam dalam mana keadaan harmoni. Sedangkan pada zaman Rasulullah, orang Yahudi begitu tidak toleransi tak. Allah berhutang dengan dia 3 hari, tapi dia baru hari kedua dia dah mari cekik Nabi dah. Minta hutang lah. Satu benda yang tak baik. Tetapi Rasulullah beritahu boleh bermuamalah. Lagi mana benda itu melibatkan untuk kepentingan diri kita tak ada masalah pun. Untuk kepentingan agama tak ada masalah. Contoh kita gunakan Facebook, gunakan handphone ni, mana orang Islam buat, semua orang kafir buat. Tapi kita ambil manfaat daripada situ, tak ada masalah, gunalah. TikTok dan sebagainya tak. Gunakan untuk tujuan baik, untuk sebarkan dakwah, ajak orang buat baik, tak apa. Walaupun yang buat orang kafir tak. Walaupun yang buat musuh Islam pun, gunakan untuk manfaat kita, manfaat agama kita, ambil buatlah. Pengajaran hadis ini, Rasulullah SAW menyarankan agar umatnya bertindak bijak dalam memilih rakan, kerana dengannya mereka dapat memiliki pengaruh besar dalam pembentukan pemikiran dan perasaan. Selain itu, Nabi SAW juga berpesan apabila seorang ingin berjaya, maka bergaulah dengan orang yang berkualiti dari segi akhlak dan saksiahnya. Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa hadis ini menunjukkan larangan bergaul dengan orang-orang yang dapat merosakkan dan menjauhkan kita daripada agama maupun dalam urusan dunia. Hadis ini juga menunjukkan dorongan agar bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan manfaat dalam perkara agama dan dunia. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan bahawa berteman dan bergaul dengan orang yang kedekut akan mengakibatkan kita terpalit dengan sifat kedekutnya. Sedangkan berteman dengan orang yang zuhud membuat kita juga ikut zuhud dalam masalah dunia. Kerana memang pada kebiasaannya, seorang itu akan mencontohi teman rapatnya. Hadis ini juga menyatakan bahawa teman itu ada 2 golongan. Pertama, teman yang soleh. Dia laksana pembawa minyak wangi yang menyebarkan aroma yang harum dan mewangi. Yang kedua, teman yang buruk akhlaknya. Laksana peniup api tukang besi. Orang yang di sisinya akan terkena asap, percikan api atau sesak nafas kerana bau yang tidak menyenangkan. Oleh yang demikian, kita perlulah bijak memilih teman. Jauhilah teman bergaul yang buruk akhlaknya jika tidak mampu merubah mereka. Carilah teman yang boleh membantu kita dekat kepada agama untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Teman yang baik akan membimbing kita dan beri nasihat dan petunjuk ke arah perkara yang baik. Kesimpulannya tuan-tuan, yang pertamanya dalam menjalani kehidupan ini, jangan tersilap memilih teman. Kerana teman itu mampu mempengaruhi kita sama ada untuk menuju ke jalan yang lurus atau jalan yang penuh kesesatan. Jika teman kita itu sedang tersesat pula, jadilah kita teman yang baik kepadanya dengan cara membimbingnya untuk kembali ke jalan yang diredai Allah SWT. Kedua, kesimpulannya, teman hendaklah dicari daripada kalangan orang yang beriman dan bertakwa. Teman yang mempunyai perangai dan akhlak yang buruk hendaklah dijauhi. Persahabatan antara Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah contoh terbaik kepada umat akhir zaman dalam memperjuangkan agama. Kesimpulan yang terakhir, kita dituntut untuk sentiasa berdamping dengan orang-orang yang soleh atau alim agar sifat atau perkara yang ada pada diri mereka itu terkesan pada diri kita juga. Berkawan dengan orang soleh memberi kesan yang baik kerana teman itu akan mempengaruhi temannya. Jika teman itu soleh,
maka dia akan membawa kita kepada kebaikan. Sebaliknya, jika teman itu jahat, maka dia akan membawa kita kepada keburukan. Wallahu ta'ala